Assalamualaikum, kau tengah buat apa tu? Hari ni kita nak tengok sikit satu kereta yang dah lama keluar sebagai spy shot, merata-rata keluar, iaitu hari ni dia telah diberi nama secara rasmi Proton X90. X90 ni adalah sebuah SUV 3 baris tempat duduk. Ini sebuah kereta yang sangat besar. Dekat China mungkin dikenal sebagai Geely Haoyue dan juga Geely Okavango di setengah-setengah pasaran. Jadi kereta ni adalah satu produk yang terkini daripada Geely yang ditempatankan oleh Proton lah. Dan ini juga produk yang penting kerana ianya adalah hybrid yang pertama yang dihasilkan oleh Proton. Sistem kereta ini menggunakan sistem electrical 48 volt yang membolehkan ianya ada stop start punya teknologi, di mana motor alternator tu juga adalah sebuah starter motor, dan pada semasa kita berhenti untuk start balik, dia akan menggunakan starter motor tu untuk terus menggerakkan kereta. Jadi kereta tu dia start sambil terus bergerak ke depan, dan ini membolehkan kereta ni kekal sebagai kereta jimat tenaga lah, kita kata new energy vehicle. Dan sistem 48 volt ni disatukan dengan enjin 1.5 TGDI yang banyak kita dah nampak sekarang dekat Proton 3 silinder tu, menghasil 190 PS dan 300 Newton meter. Jadi dorongan tambahan yang dihasilkan oleh sistem EMS 48 volt ni adalah 13 PS dan 45 Newton meter. Jadi EMS ni maksudnya Electrical Motor Synergy System lah, EMS. Dan selain daripada motor, dia juga datang dengan converter DC-DC, bateri lithium ion 48 volt, dan sistem management bateri, dan juga ada energy recovery. Dan juga of course ada control module untuk sistem hybrid ni lah. Tapi kereta ni juga sebuah kereta yang direka bentuk untuk keluarga lah, sebab China pun banyak orang yang keluarga besar ataupun suka berjalan berkeluarga. Di Malaysia juga inilah satu ciri yang penting. Jadi dengan penggunaan 3 barisan tempat duduk ni, membolehkan ianya, nak kata diganti ke Zora mungkin tidaklah, sebab harganya dikatakan mungkin setinggi RM140,000, 138 macam tu lah. Tak tahu, mungkin lebih murah, tapi buat masa ni itulah dia punya unjuran-unjuran dia lah. Ya, kalau kita tengok kereta ni, bila dia punya presentation mengenai reka bentuk tu, kita mungkin tak nampak sangat banyak perbezaan dari segi reka bentuk lah. Of course juga grill tu kita akan nampak ada sedikit berbeza. Dia tak menggunakan Geely punya reka bentuk, masih lagi menggunakan apa yang dia panggil ethereal bow dan juga infinite weave ataupun sulaman yang berulang-ulang. Tapi kalau dulu menggunakan corak itik pulang petang, kali ini menggunakan macam bentuk diamond pula lah. Belakang-belakang pun kita tengok tak banyak sangat perbezaan, dan yang diubahlah daripada model asal Geely Haoyue. Dan pada saya ini tak menjadi sangat isu, kerana saya faham Proton sebenarnya fokus kepada industrialization of kereta ni. Sebab kereta ni mereka telah menghasilkan satu stamping line baru di Tanjung Malim, di mana mereka telah menjemput Menteri Besar Perak semua datang untuk melihat bagaimana kereta ini dibina di Tanjung Malim. Dan pada saya itu adalah satu langkah yang lebih bagus untuk kita berbelanja berjuta-juta untuk menghasilkan kapasiti, daripada kita berbelanja berjuta-juta hanya untuk bangga yang kita ada kereta yang ada reka bentuk berbeza daripada model asal. Itu adalah lebih penting, dan saya sangat setuju dengan langkah Proton tersebut. Apapun, bukanlah saya kata reka bentuk kereta ni tak cantik ke apa ke, ada perbezaan-perbezaan yang telah dilakukan, dan memang menurut Proton kereta ni agak mencabar sikit, lama sikit masa untuk dia keluar, sebab lama kita nampak daripada PKP lagi kan. Dan banyak usaha tersebut sebenarnya saya rasa ke arah inilah untuk menghasilkan kereta ni secara tempatan. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan kereta ni datang dalam 4 varian. Dia ada 7 tempat duduk ataupun dengan 6 tempat duduk lah. Version yang kita tengok dalam gambar ni adalah 6 tempat duduk, di mana ada 2 captain's chair untuk barisan kedua. Dengan 4 varian ni kita tengok, kita tak tahulah, mungkin dia punya jurat harga dia tu ada yang boleh turun sampai ke tahap bawah 100,000, kita tak tahu. Tapi dikatakan mungkin harga tu saya rasa
tidaklah semampu milik macam mana Proton Exora, sebab you tengok kereta ni mempunyai macam-macam ciri yang agak canggih-canggih juga di dalamnya. Termasuklah menggunakan ruang aircon sampai 3 tiap barisan ada aircon, 1, 2, 3 barisan ada aircon, dan of course menggunakan sistem teknologi bantuan pemandu yang lebih canggih lah. Sistem ADAS dia tu ada lagi tambahan beberapa ciri penting seperti rear cross traffic alert dan rear collision warning, dan dia boleh baca signboard sekarang. Dia ada traffic sign information, dia boleh baca signboard. Dan ini ialah kereta pertama yang Proton hasilkan yang menggunakan ciri-ciri canggih tersebut. Kat meter tengah ataupun meter tengah, skrin tengah tu ialah skrin 10 inci LCD, dan ianya datang dengan saiz 12.3 inci untuk varian flagship lah. Dia katakan menggunakan prosesor EO2. Dia kata ni canggih lah. Dan sistem ini dikatakan mampu menawarkan pelbagai functionality termasuk voice command dan juga navigation dan sebagainya. Cuma tak ada lagi berita mengenai Android Auto ataupun Apple CarPlay buat masa ini. Mungkin diorang tengah usahakan, mungkin masa pelancaran nanti kita akan mendengar lebih banyak maklumat lah mengenai benda-benda yang itu. Jadi kereta ni ialah satu produk yang canggih daripada Proton, dan kita berharap ianya akan dapat juga ditawarkan kepada pembeli-pembeli Malaysia pada harga yang menarik lah. Dan kita harap usaha-usaha yang mereka lakukan dalam menghasilkan kereta ni secara tempatan lah, termasuklah menghasilkan body stamping yang tempatan, akan membolehkan mereka mencapai tahap kandungan tempatan yang diperlukan untuk mengelak daripada dikenakan duty excise. Kerana itulah salah satu cara untuk membolehkan harga kereta di Malaysia ni turun pada tahap yang lebih kompetitif. Memang itulah kerajaan punya perancangan. Kita kena buat tempatan baru dapat pelepasan-pelepasan cukai menjadikan produk-produk ni lebih menarik. Apapun kalau you tengok kereta ni memang jauh berbeza lah. Kalau kata nak banding dengan Exora, ramai orang menunggu pengganti Exora. Yang ni bukan, saya rasa bukan pengganti Exora, tapi adalah satu produk upgrade yang jauh melangkah lebih besar lah. Kita tengok secara gambar ni pun boleh nampak macam-macam perbezaan daripada segi teknologi yang ada pada kereta ni. Jadi apapun, kita menunggulah, tak lama lagi kereta ini akan dilancarkan. Katanya mungkin akan dibuka untuk tempahan tak lama lagi. Jadi kalau awak berminat, bolehlah mula memikirkan untuk meletak tempahan atau mentelefonlah salesman yang awak kenal Proton untuk membuat tempahan. Okey, Pemandu Malaysia Phone yang Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.